Faiz, aku dengar cerita sekarang ni dekat Manchester, kalau hang ambil batu, hang baling kat someone, ada peluang orang yang terkena batu hang tu bekas pemain Ajax. Mesti ada kena mengena. Mesti ada kena mengenai Ajax. dengan Sebab Manchester United pun aku dengar nak tukar nama. Ah. Jadi Manchester Jacks. Manchester Jacks United. Sebab ala-ala kita dah angkat semua ex-player Ajax. Ya, stadium pun nak tukar nama. Apa nama stadium mau? Apa? Saya tak nak cakap. Saya baru bola itu live. Jom. Dia kalau sampai bab Manchester United dengan pemain-pemain yang dikaitkan dengan kita dah jadi bahan jenaka dah sekarang, Faiz. Dia pemain-pemain kriteria nombor 1 tu bukan bagus ke tak. Kriteria nombor 1 tu pernah tak ada hubungan sikit dengan Erik Ten Hag mana-mana. Eredivisie ke? Mana-mana kan? Ni power cable lain macam punya level signing Man United sekarang ni. Kita nak kata nepotisme pun susah juga kita. Susah juga. Sebab peminat Manchester United sekarang ni, Kish, apa yang saya tengok lah kan, sudah pun menerima komedi tersebut dan mereka pun memainkan komedi yang sama. Because of acceptance, dah sampai level Hang kena faham. acceptance. Bila hang melalui kesedihan ni, dia ada 5 stages of grief. Dia ada 5 stage. Dia ada kemarahan. Dah tahap kelima. Ni kita dah tahap kelima. Tahap kelima itu Han terima, Han redha je. Sebab dah tak boleh nak buat apa. Kalau United ditakdirkan menjadi bahan jenaka, kita pun Sama-sama berjenaka. ejen jenaka juga sepanjang musim ni. Jadi kita kena tunggu dan lihat lah. Kalau nak borak MU ni lama. Minggu lepas kita dah borak MU dah. Bagi peluang kat pasukan lain. Bagi pula. peluang kat pasukan lain. Tapi sebelum tu, Faiz, sebelum kita borak pasal pasukan lain, aku nak tanya hang dulu, ejen permahal untuk minggu ni apa? Ada satu pasukan. Kalau saya sebut nama pasukan ni, mungkin ramai yang beranggapan saya nak berkomedi. Bukan. Awak bila je tak nak berkomedi? Jangan. Izinkan saya perkenalkan dulu ejen permahal okey, saya. boleh. Iaitu pasukan yang berpanggalan di London juga, di Craven Cottage, iaitu Fulham. Oh. Jadi macam ni, Kish. Saya bagi backstory sikit. Jangan senyum Backstory dulu. tu saya rasa ramai dah tahu dah. Jadi permulaan musim lalu, bukannya musim ni. Ramai yang menjangkakan, aku rasa hampir ke semua jurnalis lah. Selalunya sebelum permulaan musim kan ada package preview. Pasukan ni, jangkaan kita ke mana musim ini. Ataupun dengan jurulatih ni, dengan squad ni, di mana mereka selayaknya berakhir di musim tersebut kan. Permulaan musim lepas, ramai yang beranggapan yang Fulham akan ada relegation battle. Fulham akan mungkin halfway through the season sack Marco Silva. Macam-macam persepsi, macam-macam jangkaan daripada orang. Tetapi hakikatnya Fulham musim lalu sampai ke satu ketika tu mereka hampir nak ke Eropah. Kecuali di hujung-hujung musim tu ada sedikit form factor yang menyebabkan mereka miss out on European places, tetapi masih lagi finish respectably dalam Premier League. Jadi sampai ke musim ini ada beberapa masalah tu di permulaan musim. Satunya mereka ada expectation yang tinggi sekarang ni disebabkan mereka overperform last season kan. Nombor 2, Marco Silva, jurulatih Portugal mereka tu. Ditawarkan 40 juta pound semusim untuk melatih sebuah pasukan di Arab Saudi. Tetapi beliau menolak. Ramai yang nyangkakan dia dah pergi dah. Tetapi dia tak pergi menolak. Walaupun dia tolak, tetapi striker utama mereka yang mengekalkan mereka di Premier League musim lalu, Alexander Mitrovic, pergi ke sana. Mereka terpaksa gantikan dia dengan seorang lagi Premier League striker, iaitu Raul Jimenez, yang sekarang ni masih lagi kita belum tahu boleh ke tak Raul Jimenez ni menggalas tugas Mitrovic. Okay? Jadi permulaan musim cacah merbah. Dengan walaupun mereka ada sedikit kejayaan mengekalkan João Palhinha, tetapi harus diingat Palhinha pun masa pre-season itu ada injury juga, baru boleh main ni, tak hit 100% lagi. Jadi macam-macam masalah. Aku menjangkakan 3-4 perlawanan awal ni bila tengok fixture mereka pun, Kish, teruk ni Fulham ni. Tetapi minggu lepas berjaya mencuri satu mata di Emirates, gelanggang yang keramat Emirates. Dan 3 hari selepas itu berjaya menewaskan satu lagi pasukan North London, iaitu Spurs. Mereka kata, Kish, baru 3 minggu Spurs dah botol satu lagi cup. Kish,
Ini semua terima kasih kepada Fulham. Jadi Fulham dalam satu minggu menidakkan kemarahan dua klub gergasi North London. Jadi itulah kenapa Fulham ejen permangku pada minggu ini. Aku boleh faham benda tu. Sebenarnya even as a neutral, jangkaan aku apabila mereka kehilangan Mitrovic tu, jangkaan aku adalah tim ni akan struggle. And to be fair, walaupun aku sedar bahawa in the last 2 games mereka mencipta 2 kejutan, realitinya aku masih belum yakin sepenuhnya adakah mereka boleh mengekalkan prestasi yang ataupun ekspektasi yang mereka sendiri cipta tahun lepas dengan adanya Mitrovic di hadapan. Sebab Mitrovic tu is a difference maker kan. And kalau hang kehilangan difference maker, hang kena ada seorang lagi difference maker, which setakat ni aku setuju dengan hang, aku belum lagi nampak benda tu dengan Raul Jimenez. In fact, sejak kecederaan dia di Wolves tu, kita seolah-olah broken skull lah. Benda tu bukan mudah. So tapi in spite of all that problems, untuk hang mencipta 2 kejayaan berturut-turut dalam tempoh masa beberapa hari saja adalah sesuatu yang memang layak untuk kita diberi masuk kredit, ke layak diberi pujian. Aku faham hang punya pilihan ejen Permang ni. Jadi Fulham untuk aku apa pula untuk hang Kish ejen Permang aku pula tak berkaitan dengan bola sepak. Ejen Permang aku adalah sebuah dokumentari yang aku tonton minggu lepas. Di platform? Di platform Netflix. Dokumentari ini dikenali sebagai The Alpinist. Ada di Netflix dan dia macam ni aku satu benda yang aku sangat suka adalah untuk melihat cinta yang seseorang ada terhadap sesuatu dengan begitu mendalam. So the reason aku tekan dokumentari Alpinist ni sebab aku tengok trailer dia pun aku dah rasa something is crazy here. So dokumentari ni sebenarnya dirakam lebih kurang 2015, 16, 17 lah. Dikeluarkan sekitar 2020 kalau tak silap aku, tetapi hanya baru saja dimasukkan ke Netflix. Dia menceritakan kisah seorang solo climber, solo alpinist daripada Canada yang bernama Marc Andre. Dan kalau perasa permulaan dokumentari ni, dia mula-mula dia menceritakan tentang Marc Andre ni siapa. Dan Marc Andre ni adalah seorang manusia yang sangat eccentric. And benda tu yang buat aku tertarik nak sambung tengok dokumentari. Sebab awal-awal tu dia slow sikit. Tapi yang membuatkan aku meneruskan proses menonton dokumentari ini sebab penceritaan dia tentang Marc Andre ni menarik. Marc Andre ni bukan manusia yang biasa. Dia dari kecil dah sangat eccentric. Dia obses dengan climbing, dia obses dengan nature. Dia jenis yang tak ada handphone. Beberapa tahun dia tak beli handphone pun. Dia tak banyak duit. Dia menetap di bawah staircase rumah siapa-siapa entah. Lepas tu kadang-kadang dia duduk dekat in the middle of the jungle dalam tent. Dia akan pergi climbing, solo climbing. So solo climbing, solo alpinist ni mereka tak banyak guna equipment. Mereka free climbers. So dia obses dengan benda tu. So dia mula memanjat some of the more iconic rock mountains dekat Canada kan, sampai tahap dia mula pecahkan the speed of climb yang dicatat oleh beberapa climber yang lain. Tapi as dia progress, community setempat dan community climbing seluruh dunia boleh nampak yang Mamat ni ada potensi luar biasa. Dan eventually obsession dia tu jadi sampai dia mula buat solo climbing dekat some of the tallest mountains in North America. Termasuklah misi terbesar dia, ada satu mountain ni yang aku lupa nama dia sekarang, tapi it's dekat kawasan Patagonia, dekat Argentina tu kan. Dia tinggi, itu impian dia, and dia pergi situ, dia try kali pertama tapi sebab ada blizzard tak jadi, esok dia turun, and then dia try lagi sekali and dia berjaya sampai ke puncak mountain tersebut solo climbing, tanpa sebarang bantuan. Dan dalam proses merakam dokumentari ni ada satu part tu Faiz yang dia tiba-tiba pergi AWOL. Dia tak reply producer dia 3-4 bulan dia menghilang tiba-tiba. Sampailah tiba-tiba dia orang dapat maklumat yang dia dah menakluki sebuah mountain yang luar biasa dekat Canada ataupun Alaska tu. And then baru dia contact balik. And dia orang tanyalah, kau kenapa menghilang macam tu? Kenapa you didn't tell us you had plans to climb here and we could have tagged along? Jawapan dia simple. Jawapan dia, if you guys followed me, then it would not have been a solo climb. Even though korang tak tolong aku, tapi it still is not a solo climb. Solo climb ni aku kena betul-betul
keseorangan, so that aku rasa apa yang aku rasa tu secara berseorangan. Dan malangnya bila diorang tengah edit dokumentari tu, dalam proses diorang edit tu 2018 tu, Mamat ni pergi buat satu lagi misi dekat hujung Alaska tu, and dia berjaya capai puncak tu sebab dia ada post story apa semua. Tapi on the way down ada satu blizzard yang besar, dan badan dia dan juga rakan seperjuangan dia tu tak dijumpai sampai sekarang. So dia matilah, dia mati sebelum dokumentari ni boleh dilepaskan. And the reason dia meremangkan bulu rumahku, Faiz, sebab dia adalah penceritaan seorang individu yang betul-betul mencintai sebuah hobi kesukaan dengan dia begitu mendalam. Yang apa yang aku nampak kat muka dia tu, aku jarang sekali tengok kat muka orang lain yang betul-betul mencintai sesebuah art form boleh kita katakan. And alpinism, mountain climbing ni adalah sesuatu yang aku suka atau tak, separate story. Tapi aku akan respect sampai bila-bila. Dan aku ada penghormatan yang luar biasa kepada Mark Andre. Aku cuma nak tahu ketika editor tengah edit dokumentari ni, mengetahui bahawa bintang dokumentari itu sudah tiada, apa perasaan dia? Mesti agak sedih. Dia meninggal usia 25. Ayo, muda. Sangat-sangat. Tapi dia meninggal melakukan apa yang dia suka. Dan kadang-kadang dalam hidup itu je yang kau boleh minta kan. Luar biasa. Kalau korang ada masa, pergi tengok The Alpinist kat Netflix. Incredible documentary. So itu adalah Ejen Permang aku. Kish, ada satu perlawanan tumpuan daripada St. James's Park. Bukan Sports Direct Arena. Belum. Bukan juga Riyadh Air Arena, bukan juga. Belum lagi. Tapi di St. James's Park ada satu perlawanan tumpuan hujung minggu lalu yang aku rasa menarik minat bukan sahaja kita, tetapi semua peminat-peminat neutral lain. Selain daripada peminat-peminat Newcastle dan juga peminat-peminat Liverpool. Aku memang setting baik punya malam tu, Kish. Aku buka aircon, buka kipas, TV, dan memang aku sahaja. Tak ada siapa-siapa boleh kacau aku untuk aku menikmati perlawanan tersebut, kerana perlawanan tersebut ada potensi menjadi perlawanan terbaik Premier League pada musim ini. Tapi ia memang menjadi perlawanan terbaik, intensiti paling baik dalam 30 aku rasa perlawanan yang dah berlangsung di Premier League musim ni. 29 sebab Luton tak main satu game. 29 perlawanan ni, ini yang terbaik, tetapi hanya bertahan 25 minit sahaja jadi perlawanan terbaik, Kish. Ada beberapa poin yang aku kecewa, ada beberapa poin yang aku impress dalam perlawanan ini. The highs and lows ni kita akan cakap sepanjang segmen ini nanti. Aku cuma nak highlightkan beberapa highs. Highs dia adalah, nombor satu sekali, Darwin Núñez, kepulangan dia, kita akan borak selepas ini. Nombor dua adalah kenyataan bahawa Klopp masih lagi belum hilang sentuhan magis dia. Masih lagi boleh comeback away, main 10 orang. Aku rasa orang agak hilang pandangan terhadap perkara ni, betapa susahnya perkara ni nak buat di Premier League sekarang ni. Dan nombor tiga, highsnya adalah pemain-pemain seperti Dominic Szoboszlai, pemain-pemain baru Liverpool yang mula menunjukkan mereka memang pemain-pemain Liverpool yang nampak seperti sudah banyak tahun bermain di Liverpool. Low dia pula banyak berkisah tentang Newcastle. Sekarang ni, apa pandangan general hang terhadap perlawanan tu, Kish? Ini perlawanan yang bagi aku, Faiz, ia adalah perlawanan yang menjadi simbol perbezaan di antara seorang tactician yang luar biasa tetapi masih lagi belum memiliki pengalaman pentas tertinggi yang cukup luas versus seorang seasoned veteran di pentas tertinggi. Seen it all. Seen it all, done it all. Dah melalui situasi-situasi yang sukar berkali-kali. Itu perbezaan dia. Sebab tidak boleh dinafikan pada awalnya apa yang dilakukan oleh Newcastle adalah luar biasa. Tekanan yang mereka berikan adalah sangat luar biasa. Tetapi di mana mereka tewas bagi aku adalah game management. Cara hang manage game on the pitch dan juga cara hang manage game off the pitch. Off the pitch bermakna intensity yang ditekankan oleh Eddie Howe, pertukaran pemain yang dilakukan oleh Eddie Howe. Kerana di situlah yang bagi aku
Liverpool memenangi perlawanan ini despite ada setback seawal pertengahan babak pertama. Jurgen Klopp punya game management, cara dia menukarkan struktur pasukan Liverpool tu dengan segera menjadi sangat narrow, dan pada waktu yang sama pertukaran pemain yang dilakukan di setiap detik babak kedua tu spot on dan betul-betul membawa mereka mendapat kemenangan dalam perlawanan tersebut. Kepada sahabat-sahabat Bola Itu Live yang mungkin tak mengikuti perlawanan tersebut, ada beberapa insiden di awal perlawanan. Newcastle berjaya mendapatkan gol pertama. Lepas tu ada insiden red card dengan Virgil van Dijk yang aku nak cakap dengan hang pasal insiden red card tersebut. Cuma aku nak tanya satu soalan. Selepas itu kan kita semua ingat yang ini malam Newcastle lah. Liverpool memang finish tonight. Memang finish selepas red card tu. Okay. Adakah Newcastle, sebab aku rasa macam tu, ada a little bit of arrogance yang menyebabkan mereka kalah perlawanan ni? Kerana arrogance tersebut aku tak nampak langsung sepanjang musim lalu. Aku tak tahu kalau arrogance, adakah arrogance ataupun naivety? Aku rasa naivety. Sebab kalau hang tengok interview Anthony Gordon lepas perlawanan, aku tak pasti dengan outlet mana, tapi post match interview dia sendiri kata yang selepas kad merah tu sebenarnya tak membantu mereka. Kerana selepas kad merah they took the foot off the pedal. Diorang lebih relax. Dan bila mereka relax sikit tu, benda tu yang memberi ruang dan masa untuk Liverpool regroup, recover mereka punya spirits and slowly get back into the game. Sebab selalunya bila hang ada red card, hang kena faham pasukan lawan akan berada dalam situasi mental yang tertekan. Mereka akan rasa seolah-olah suffocated, nak bernafas pun susah, dan pada waktu yang sama akan ada rasa panik. Dan dalam situasi di mana ada kecelaruan mental ni, 10 minit seterusnya sebenarnya adalah masa terbaik untuk hang take advantage of it, untuk hang kill the game. Tapi disebabkan Newcastle tidak melakukan perkara tersebut, Liverpool memiliki masa yang cukup untuk mereka menstabilkan diri, dan kemudiannya bila mereka masuk ke half time, it's more than enough time untuk mereka stabilkan diri. And aku rasa that was the turning point yang membunuh pasukan Newcastle hari Punca kepada semua kita punya percakapan ni adalah satu, iaitu kad merah kepada Virgil van Dijk. Kalau siapa yang mengikuti platform X aku ada bercakap tentang perkara tersebut, yang pada mata kasar aku, pada mata kasar aku dan juga selepas beberapa kali replay tu, aku tak nampak langsung macam mana itu boleh jadi kad merah. Hang rasa tu kad merah? Bagi aku tak. Yellow at best. Aku tahu ada banyak argument tentang denial of goal scoring opportunities. Hang last man, hang deny goal scoring opportunity, hence red card. Itu argument yang diguna pakai orang ramai. Tapi apa yang orang ramai also kurang tahu adalah realitinya, the definition of denial of goal scoring opportunities ni selalu berubah. Dan baru-baru ni pun ada version yang baru yang mengatakan bahawa walaupun last man, tapi red card itu hanya wajar diberikan sekiranya pemain yang melakukan tackle tu tak ada aim bola langsung. Dia betul-betul target player saja. So contoh, player tu dah lepas, hang kat belakang, hang tarik baju dia. That means you have no intentions to play the ball. You only drop the man, right? Kali ini, intentions Virgil van Dijk adalah untuk mendapatkan bola. Obviously, he went through a little bit of the leg, and then kemudiannya dia dapat bola. So, do I think it's a foul? Sebab you went through the leg, it's a foul lah. Tapi aplikasi denial of goal scoring opportunities tu aku kurang bersetuju. And that's the problem I have with the rule right now. It is so vague yang interpretasi dia. That's why benda pertama aku tengok red card tu, aku dah macam, halah ni mesti ada 1 minggu lagi penuh dengan orang berdebat. And debat tu ada disebabkan interpretasi undang-undang masih lagi vague. Masih lagi grey area. Tak begitu terang menerang kan. So, tapi bagi aku secara peribadi, it was not a red card lah. Tak ada minggu tanpa komedi daripada PGMOL. Itu kita kena hadapi sekarang ni di Premier League. Bertitik tolak daripada situ, Kish, Klopp terpaksa melakukan satu tactical tweak. Ini aku rasa point yang paling menunjukkan betapa Klopp menjadi pilihan aku untuk Manager of the Week minggu ini. Sebab dia akan ada satu keputusan yang besar yang dia kena buat dalam masa hanya kurang daripada 60 saat. Exactly. Dan aku juga memberi komen live di platform X aku yang mengatakan bahawa kenapa Luis Diaz
Oh yes, yeah. Aku sangat enjoy permainan Luis Diaz. To be fair, aku pun terkejut kat Luis Diaz dikeluarkan. 2-3 minggu kebelakangan ini. Tetapi ada sebab kenapa kita di sini dan Klopp di sana. Betul, Kish. betul. Cuba terangkan sikit kenapa Luis Diaz yang dibawa keluar di sebalik permainan yang cemerlang dah, Kish. Aku setuju dengan hang. Reaksi aku pun bila aku nampak pertukaran tu sebab Aku tambah, aku ingatkan mula-mula Cody Gakpo yang akan dibawa keluar. Tapi exactly, tak. yes. Sebab dalam 20 minit awal pun kalau hang ingat ada satu larian solo yang dilakukan oleh that's Luis exactly Diaz. it. Yeah. And that's what Luis Diaz gives you, that X factor, kebolehan untuk menukarkan nothing into something, right? And dalam situasi hang bermain dengan 10 pemain, bukankah hang memerlukan seorang yang macam seperti ni, itu kan? So logically reaksi aku pun, it does not make sense. Yeah. Tapi 10-20 minutes later, hang boleh nampak Kenapa? sebab The dia reason keluarkan Luis Diaz sebab Liverpool membuat keputusan bahawa mereka dah tak nak main wide. Mereka dah tak nak main dengan pasukan yang stretch game sampai hujung. Mereka nak memperkecilkan the area of play so that mereka tak letih lah. Sebab mereka ada 10 pemain. So kalau 10 pemain ni boleh bermain dalam zone yang lebih kecil, mereka boleh conserve energy. Dan itu yang mereka cuba lakukan. So bila hang perasan Luis Diaz keluar, struktur serangan Liverpool tu semua masuk. Mo Salah masuk ke dalam, Sempit ke Cody dalam, Gakpo drop into midfield. So struktur mereka tu memang betul-betul narrow. Dan bila jadi narrow, mereka boleh conserve energy. Dan bila mereka boleh conserve energy, mereka boleh bertahan dengan lebih lama dan dengan lebih disiplin. Dan realitinya itu yang berlaku. Kerana Newcastle mengalami kesukaran untuk penetrate that deep structure, that narrow structure. Mereka campak Anthony Gordon out wide pun kalau hang perasan kali ni after the red card, Trent dengan orang lain dah tak pi ikut dia out wide so much. Dia tunggu hang datang dekat sikit baru aku challenge. Kalau hang nak pi main hujung-hujung, aku tak ikut sampai, sebab no point. You only have 10 players. Dan aku rasa pertukaran itu yang set the tone untuk kebangkitan Liverpool. Seterusnya, selepas pertukaran tersebut berlaku, selepas Liverpool cuba menstabilkan diri mereka kembali dalam perlawanan tersebut, ada 3 pemain Newcastle yang cemerlang di 25 minit pertama terus hilang daripada perlawanan tersebut. Yang pertama tadi anda sebut Anthony Gordon. Dia aku rasa macam Anthony Gordon main 25 minit setengah jam ya pada hari itu, sebab selepas itu memang kita tak boleh nampak dia langsung. Nombor 2 adalah Miguel Almiron yang aku rasa dia terlalu excited sebab ada extra man dia terlalu banyak berlari sampai hilang sedikit positioning dia. Dia tak memberikan apa-apa tekanan terhadap Andy Robertson. Betul. Nombor 3 adalah Kieran Trippier. Sebab macam Han cakap tadi, bila dia dah narrow, dia dah biak Kieran Trippier main di sebelah sana. Dan Kieran Trippier aku rasa tak used to that much freedom. Dan dia pun tak tahu apa nak buat selepas itu. Yang terakhir sekali, Kish, crowd St. James's Park kali ini tak boleh nak rally pasukan mereka, Kish. Kenapa? Aku tak pasti, tetapi ada a sense of naivety lah seperti yang kita cakap ada tadi. orang bagi satu teori ni. Dia berkata St. James's Park ni adalah sebuah stadium yang dah biasa bermain dan beroperasi dalam environment yang mana hang underdog and hang mengejar. So hari tu St. James's Park seolah-olah dipaksa masuk ke dalam satu environment yang mereka tak biasa, which is Newcastle ada kelebihan satu pemain, Newcastle ada kelebihan satu jaringan, and sekarang ni mereka tak biasa. Macam mana kita dah selesa ni? How do we push that unfamiliarity yang membunuh sebelum ini mereka kelab derita mereka sebelum ni sampai ke situasi mendahului, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Aku rasa that sense of familiarity. Tapi Faiz, aku nak bagi kredit kat 3 pemain. Actually 3 lah. Darwin Núñez mungkin aku lepas ni kita simpan. For the last. hang boleh borak pasal Darwin Núñez. Tapi the 2 players yang aku nak give credit for, first and foremost, Joe Gomez. Joe Gomez season lepas disaster class, Faiz. Dia dilihat sebagai backup kepada Trent dan dipaksa masuk ke dalam posisi di mana dia not fully comfortable dan banyak menerima kritikan, banyak melakukan kritikan kesilapan. Tu sampai ada orang panggil Gomez Mekano. Itu pun betul juga tu. Banyak menerima kritikan, banyak diletak dalam situasi tekanan tinggi.
dan confidence levels dia menurun secara mendadak. Memang. So bila aku nampak yang dia yang akan masuk menggantikan Van Dijk, aku pun ada rasa macam sedikit Aduh, macam mana ni? Aku ada rasa macam tu. Jujur cakap. But to his absolute credit, cara dia masuk, mengawal keadaan, memastikan ketenangan dibawa ke zon defensif Liverpool hari tersebut, biarpun berdepan dengan Alexander Isak yang kita tak nampak banyak second half, berdepan dengan tekanan daripada Almiron, daripada Gordon, daripada Bruno Guimaraes, Joel Linton cuba melakukan sesuatu, kadang-kadang Sandro Tonali. No, completely calm and collected. And aku rasa it was a really, really strong performance yang akan membantu diri dia dan tahap keyakinan dia. Pemain kedua yang aku rasa aku nak beri kredit, which is it's difficult to give credit sebab the first 20 minutes tu kecelaruan dia yang banyak menghadiahkan ruang kepada Liverpool, kepada Newcastle. Iaitu Trent Alexander-Arnold. Cara dia berdepan dengan Anthony Gordon, kesilapan-kesilapan yang dia lakukan ketika cuba menghentikan Anthony Gordon, dapat yellow card awal, aku dah rasa this could turn into an absolute nightmare. Bila mereka dapat red card tu, pandangan peribadi aku was, sekarang ni hang main dengan 10 orang, sekarang ni hang ada Anthony Gordon yang bersedia nak lari kat hang, and sekarang ni individu yang kena menangani Anthony Gordon ni dah ada kad kuning. Ini boleh complete, boleh koyak habis, right? But to his credit, lepas Van Dijk dia dapat captain's armband. Respons dia untuk baki perlawanan tu, cara dia masuk ke dalam sedikit dan beraksi dengan berdisiplin, tidak mengambil terlalu banyak risiko, tidak melakukan aksi-aksi yang terlalu gopoh di atas padang, dan memastikan dia kekal di atas padang sampai hujung perlawanan. Aku rasa he deserves a lot of credit for that. It's mental strength yang Han tunjukkan dalam situasi tekanan tinggi di St. James's Park. Aku rasa kalau masuk dressing room hari tu, Jurgen Klopp sendiri akan pi kat Trent Alexander-Arnold cakap, that's how you should play. Not the first 20 minutes. But how you did after the red card, that's how you should play. Okay. So, dua pemain tu aku nak kena bagi kredit. But then there's also Darwin Núñez, Faiz. Darwin Núñez. Aku beberapa minit sebelum gol pertama Darwin Núñez menyamakan kedudukan satu sama, aku rasa, aku ada tulis benda ni. Aku cakap, perlawanan ini memerlukan satu gol daripada Liverpool untuk menukar perlawanan ini menjadi WWE Hell in Cell. Hell in Cell kan tak boleh keluar, Kish. Apa jadi hang kena habiskan kat situ. Betul. Tengok betul jadi, Kish. Gol pertama dia. What a goal. Aku rasa tu strikers goal yang paling puas hati untuk kita tengok. Satisfying, kan? Sebab satu, again, runs of play. Itu satulah. Nombor 2, di St. James's Park. Nombor 3, dalam situasi semua backstory yang berlaku di padang pada hari itu. Dan yang keempat, diri dia sendiri. Dia pun dikritik begitu keras kan musim lepas. Dan pada musim ni, aku tak rasa dia start satu perlawanan Premier League. Tak, belum lagi. Belum. Dia off the bench. Belum. Walaupun sudah pun mewarisi jersey nombor 9 daripada Bobby Firmino. Tetapi kedua-dua finish dari a real master's finish from a striker. Aku rasa aku tak nampak skrip ni daripada awal aku tak rasa skrip ni yang akan disajikan oleh Premier League pada hari itu. Tetapi sekiranya itulah yang disajikan, aku rela untuk tengok tiap-tiap minggu skrip yang macam ni, Kish. Kan menunjukkan mental fortitude yang tinggi. Dan kalau hang tengok selepas gol pertama ke gol kedua, gol pertama yang dia lari ke belakang gol untuk meraihkan jaringan tu, hang boleh nampak riak wajah kelegaan di muka dia. Akhirnya aku berjaya menjaringkan gol dan berjaya menaikkan semangat aku sendiri, kata dia. Darwin Núñez man of the match aku pada malam itu. Walaupun hanya cameo 2 gol, tetap man of the match aku pada malam itu. Aku ada satu pemahaman tentang pasukan Liverpool ni. Aku sedar bahawa mereka ada kelemahan. Kelemahan yang ketara di bahagian tengah yang aku masih belum fully convinced about the midfield. Pada waktu yang sama, kelemahan yang ketara di bahagian pertahanan yang masih lagi mencari stability di sebalik isu prestasi, di sebalik masalah kecederaan sedikit. Pemain-pemain baru menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan diri. So, ketidakstabilan yang ada di defense and midfield tu adalah sebuah masalah. But the reason yang aku rasa pasukan Liverpool ni masih tidak boleh ditolak tepi, masih tidak boleh dipandang rendah, adalah mereka memiliki, bagi aku, probably the top 3 best attacking unit in Europe. You can make an argument untuk
mereka ada komposisi pemain serangan terbaik di Eropah pun nak argue pun boleh. Sebab kalau hang tengok, mereka ada Darwin Núñez, Mohamed Salah, Diogo Jota, Cody Gakpo, Luis Diaz. Orang tak sedap lah benda tu. Weh, Zoboslai boleh score. Curtis Jones boleh score. McAllister boleh score. That's ridiculous amount of attacking quality. So, bila hang ada this much of attacking output, kekuatan ini boleh overpower hang punya kelemahan di midfield. So, contoh, kalau mereka bolos 2 gol, tim ni ada enough quality untuk skor 3 biji. Kalau mereka bolos 3 gol, tim ni ada enough quality untuk skor 4 biji. So, Kalau bolos 2 gol, 3 macam keputusan kat Alostar ke itu kah? Sama-sama. awak jangan bangkitkan perlawanan lain ke dalam perkara ni. Tak ada kaitan. Maafkan saya. Tapi the point that I want to make is that pasukan Liverpool ni jangan pandang rendah just because of masalah midfield ataupun masalah defense. Sebab they have more than enough players up front untuk jaringkan gol dan untuk rescue pasukan, menyelamatkan pasukan daripada situasi-situasi getir. Contoh terbaik hari itu 1-0 down and after 25 minutes 1 man down, tetapi masih diselamatkan kerana jentera serangan yang ada pada Liverpool. Tak boleh dipandang rendah. Mentality mindset. Oh, aku nak bagi satu penghargaan juga sebelum aku lupa. Harvey Elliott. Long ball dia tu. Yes. Long ball dia tu. Siapa-siapa yang main bola sepak dan main posisi midfielder suka akan long ball yang macam tu. Dan soalan terakhir untuk aku sebelum kita tutup ni, aku nak kita bincang bersama ni. Newcastle United. Sekali ada midfield 3 tu. Joelinton, Bruno Guimaraes dengan Sandro Tonali sangat banyak dibicarakan dan ramai yang beranggapan dengan adanya Sandro Tonali akhirnya mereka melengkapkan apa yang mereka mula musim lalu dengan kebangkitan Joelinton dan juga Bruno Guimaraes kan. Tetapi ada permasalahan di sana yang permasalahan ni sudah pun diekspos oleh Liverpool. Permasalahan wavelength. Kadang-kadang kita tengok seorang berada di wavelength atas, 2 lagi di bawah, kadang-kadang 2 di bawah, 1 di atas, masih lagi tak menjumpai. Aku personally sebelum hang jawab, aku tak risaukan sangat perkara ni, tetapi the more they play in different wavelength, aku rasa lepas ni banyak lagi kesukaran yang akan ada dekat Newcastle sebelum mereka sampai ke satu tahap di mana mereka ada satu wavelength yang serupa. Hang rasa macam mana? Bagi aku, midfield Newcastle ni dipenuhi dengan pemain-pemain tengah yang dynamic. Kesemuanya dynamic players. Dan aku rasa mereka memerlukan profil yang berbeza. Setiap midfield memerlukan a variety of profiles. Newcastle ni bagi aku banyak profil yang terlalu similar, terlalu dynamic. Mereka tak ada a calm, composed sitting midfielder. Benda tu tak ada. Untuk set the tempo, untuk screening. Benda tu yang mereka sekarang ni tak ada so far. I don't know if they will go into the market untuk cari someone. Sean Longstaff? Kalau awak dah buka pasal Sean Longstaff tu, saya automatik teringat MU nak beli dia 50 juta. Dulu saya dah tak boleh lah. Jadi kita terus tamatkan perbincangan di sini. Kita berehat sebentar, selepas ini kita nak buat sesuatu yang special sempena Hari Merdeka hari ini. Jadi Faiz, Hari Merdeka, sempena Hari Merdeka hari ini, meriah set kita dengan bendera, semua jalur gemilang semua ada. Saya dari awal tadi dah nampak dah jersey Kedah kat belakang tu. Tak cakap apa je. Jersey yang Ifridayo buka selepas menjaringkan gol lah itu. Yang ditunjuk nama kat belakang tu. Ya. Di sini ya. Awak beli jersey dia? Saya tak mau cakap kat sini. Nanti kita borak. Nanti borak. Tak, aku nak ajak hang buat sesuatu. Benda ni aku dah siap tulis nota lagi. Mana nota aku ni? So aku nak ajak hang buat untuk Merdeka Special. Kita bina the perfect player, the perfect Malaysian footballer. Benda ni selalu kalau tengok kat EPL dia akan buat lah the perfect footballer of all time, tak pun the perfect current footballer. Dia akan pilih untuk shooting dia pilih seorang pemain, untuk heading dia pilih seorang pemain. So kali ni aku nak kita buat benda ni untuk pemain Malaysia tapi yang masih aktif, bukan all time Pemain Malaysia yang masih aktif. Kita bina pemain Malaysia yang paling sempurna. So dia ada beberapa kriteria. Aku bacakan kriteria tu terus so that kita pun senang. Kriteria yang pertama, heading. Kebolehan menanduk bola di udara. Kriteria yang kedua, left foot. Kaki kiri. Kriteria yang ketiga, right foot. Kaki kanan. Kriteria yang keempat, intelligence. Kebijaksanaan.
Kriteria kelima, speed, kelajuan. Kriteria keenam, engine. Engine pasukan. Dan kriteria ketujuh, aggression. Betapa agresifnya seorang pemain tu. So kita akan pilih seorang pemain untuk semua kriteria ini kerana ia akan membentuk pemain bola sepak Malaysia paling sempurna yang aktif bermain. Ons. Jom. Ons. Kita start terus lah. Kita start dengan kriteria pertama. Heading. Kebolehan menanduk. Siapa hang rasa? Aku tadi tu bila heading tu mula-mula aku tanya juga heading yang macam mana kan, sebab banyak jenis heading kan. So kita setuju yang heading apa jenis heading pula, ada defensive heading, ada heading untuk menjaringkan gol. Aku nak cakap Dion Kuz mula-mula. Dion Kuz alright kat tu. Dion Kuz alright juga, tapi itu bukan gaya permainan sebenar dia. Dia lebih kepada permainan tenang dan cuba mengawal, tidak terlalu masuk ke dalam duels kan. Hanya tinggal satu nama. Siapa? Daripada sebuah pasukan Borneo, penyerang kebangsaan bagi aku, Darren Lock. Oh, okay. Kepala Darren Lock. Yeah. Actually aku setuju. Darren Lock ada... Dia walaupun dia bukan pemain yang tertinggi Dia bukan. Macam aku boleh bayang Paulo Josue mungkin menang lebih banyak bola. Tapi benda yang aku suka pasal Darren Lock ni, walaupun dia pemain yang bukan terlalu tinggi, tapi willingness dia untuk sentiasa mengejar bola di udara untuk cuba menjaringkan gol ataupun lakukan clearance ataupun memenangi bola yang tinggi, hantaran tinggi dilakukan oleh rakan sepasukan. Willingness dia untuk challenge for the ball tu bagi aku menjadikan dia seorang pemain yang sangat dependable di udara. Tak hanya willingness, aku rasa kebolehan mencari ruang dan kebolehan berada di tempat yang betul juga. Di tempat yang betul. Menyebabkan, kepala, kita nak pakai kepala Darren Lock. Okey lah, yang tu aku setuju lah. Kepala Darren Lock. So Darren Lock untuk kriteria heading. Untuk left foot siapa Faiz? Kaki kiri. Kaki kiri ni, ini pemain yang special sikit lah. Kidal. Kalau kat Malaysia ni contoh kan, antara bila orang sebut kaki kiri ni, aku akan auto teringat jaringan Safawi Rashid lawan Guangzhou di pentas AFC Champions League. Atau mungkin juga jaringan Safawi Rashid ketika menentang Indonesia di Bukit Dalian. Itu dengan ulasan daripada Haji Zainal Abidin. Itu memang gila. Kaki kiri kalau Safawi is a perennial name lah untuk kaki kiri. Ikon kaki kiri lah. Tapi pada waktu yang sama ada seorang lagi nama yang aku nak cuba bangkitkan untuk kaki kiri. Ini adalah antara pemain yang paling konsisten kalau menggunakan kaki kiri dari sudut pandangan set piece, free kick, even long range goals. Cuma perbezaan dia tak main kat sayap. Paulo Josue. Sweet left foot. Aku rasa aku akan ambil Paulo Josue. So Paulo Josue kita ambil untuk left foot. Okay. Untuk right foot pula siapa Faiz? Dibuktikan dengan gol-gol ketika separuh akhir Piala FA menentang Selangor. Itu yang paling impresif lah. Dalam katalog dia banyak sekarang ni. Tapi itu paling impresif. Aku nak mencalonkan Arif Aiman Hanapi. Arif Aiman untuk right foot? Bukan. Awak nak buat Arif Aiman untuk right foot? Ya. Kata lain. Saya macam nak letak right foot tu untuk Mukairi Ajmal lah. Okey, Mukairi Ajmal. Sebenarnya kita dah borak pun pasal benda ni, saya yang lupa. Tapi Mukairi Ajmal. Mukairi Ajmal lagi. Sebab kalau hang perasan, dia punya gerak geri. Sekarang ni kalau hang perasan, Tan Cheng Ho selalu suka guna dia dekat wing. And ada satu perbicaraan ataupun debat yang menarik di kalangan penyokong Selangor. Dia ni fit paling best posisi apa. Tapi kebolehan dia untuk beraksi dalam banyak posisi ni, salah satu sebab dia adalah kebolehan kaki kanan dia tu. Cara dia melakukan hantaran jauh, maknanya dia boleh main deep. Cara dia melakukan crosses, bermakna dia boleh bermain di sayap. Pada waktu yang sama, cara dia melakukan rembatan, bermakna dia boleh beraksi as a attacking midfielder behind the main striker. Number 10. Number 10. So, kaki kanan Mukairi ni memang special lah. Sebenarnya, bila aku fikir balik, kualiti pertama, bila aku pertama kali tengok Mukairi Ajman adalah kebolehan kaki kanan dia. Kaki kanan dia. Itu yang paling utama. Okey, aku rasa bukan Arif Aiman tadi. Arif Aiman kita pakai untuk kualiti lain. Kaki kanan kita pakai Mukairi Ajman. So kaki kanan Mukairi, kaki kiri Josue. Heading Darren Lock. Okay. Kriteria seterusnya, yang ni aku nak calonkan Arif Aiman. Okay. Intelligence. Ya. Kebijaksanaan. Okay, itu tak boleh nak contest lah. Kalau hang tengok, benda yang gila pasal Arif Aiman ni, it's bukan kebolehan gelecekkan dia sahaja ataupun kebolehan dia menjaringkan gol. Kesemuanya berpunca daripada kebijaksanaan bola sepak dia. Cara dia position diri dia atas padang nak dapatkan ruang.
Cara dia buat decision in a split second nak lepas 2-3 pemain. Cara dia decide when is the perfect time untuk melakukan rembatan. Kebanyakan decision making dia tu bagi aku berpunca daripada kebijaksanaan bola sepak yang ada pada Arif Aiman. Kalau nak tengok contoh dia minggu lepas ketika menentang Kedah tu, tengok gol ketiga pasukan JDT yang dia turn tu, aku kagum dengan kebolehan dia membuat keputusan yang betul dan awal. Bila dia turn tu, dia dah buat decision dia nak dribble sampai ke mana dan dia nak melepaskan rembatan. Dan itulah yang dia lakukan. Tak ada hesitation, tak ada apa. Jadi itu memerlukan intelligence yang tinggi, football IQ yang tinggi. Aku rasa football IQ dia atas 200 ni aku rasa ni. Arif Aiman ni. Jadi intelligence memang kita kena pakai Arif Aiman. Intelligence lah, tak boleh lari. Arif Aiman Hanapi. Kriteria seterusnya, speed, kelajuan. Siapa pemain paling laju yang boleh kita pilih, Faiz? Kita ni blessed with many pacey talents ni memang banyak daripada dulu. Kita ada Kunalan lah, lepas tu kita ada Akia Rashid, ada Safawi Rashid pada mula-mula. Memang semua laju-laju belaka. Tapi apa nama yang kita ada satu je yang paling laju pada ketika ini, Faizal Halim, sahabat Su kita. Faizal Halim, pemain paling laju pada ketika ini. Kita tak mau borak yang lain tentang Faizal Halim, kita tak mau, tetapi memang kebolehan ataupun kelajuan dia tu sukar. Sebab bila setiap kali aku pergi MBPJ tengok Selangor main musim ni, bila aku tengok midfielder Selangor semua, Orozco memang suka untuk bagi bola sampai ke corner flag tu, mengetahui bahawa Faizal Halim akan sampai ke sana, itu sangat memudahkan pasukan. Faizal Halim ni kelajuan dia bukan sekadar di atas padang, tapi betapa laju dia melakukan su berkali-kali tu. Dia boleh buat 3 kali. Dia boleh buat 3 kali dalam 5 saat. Tu laju tu. Rasa kalau Ronaldo tengok pun daripada Arab Saudi, wow, dia kata ni player mana. Ronaldo nak buat su tu sekali dalam 5 saat. Faizal Halim 5 saat tu ada 3 kali su dah. Itu adalah kelajuan yang special juga. So Faizal Halim untuk kelajuan, untuk speed. Yang seterusnya, engine. Kebolehan untuk beraksi atas turun consistently. Bagi aku, Faiz, untuk posisi ni ada satu je nama yang masuk otak aku. Aku tahu siapa tu. Lavia Corbin Ong. Sangat luar biasa. Underrated. Kalau aku ada kereta, enjin aku bukan yang paling laju aku nak. Yang paling reliable. Yang paling tak memberikan aku masalah. Boleh bawa aku ke point A, ke point B. Balik ke point A, balik dengan... balik point B pun. balik. Dengan cepat, tenang, selamat, selesa, tanpa mistake. Lavia Corbin Ong. Tak ada orang lain. Gila tu dia. Dia punya ability to bomb up and down the flanks. Dan pada waktu yang sama maintain dia punya positional discipline, dan pada waktu yang sama membantu pasukan dari sudut pandangan serangan non-stop for 90 minutes. And dia dah over 30 It's crazy. And dalam bola sepak Malaysia ni, tak banyak posisi yang kalau ada seorang pemain tu injured yang aku akan risau. Tapi kalau Corbin Ong injured, aku risau. Risau pasal left back Malaysia. Aku risau. Sebab Daniel Ting, Declan Lambert, Arif Farhan, Fazli Mazhar, any other left back option, Ruven Tirian semua. Bagi aku ada gap yang besar di antara mereka dan Corbin Ong. And one of the reasons is that engine. Engine tu tak ramai yang ada. Gila lah. Corbin Ong untuk engine. Okay. Last criteria. Aggression. Aggression ni pemain yang paling agresif. Kita banyak sinonimkan dengan leadership, sinonimkan dengan kebolehan mengetuai pasukan. Sebab tu dia paling agresif untuk melindungi rakan-rakan sepasukan apa semua kan. Paling besar sekali aku rasa simbol aggression di kalangan pemain-pemain bola sepak tempatan aku rasa Brandon Gunn lah. Tidak hanya kenyataan bahawa beliau adalah kapten untuk pasukan kebangsaan dan juga pasukan Selangor, juga beliau adalah fighter daripada segi 2 kali ataupun 3 kali ACL, 1 kanser, kembali dan masih lagi bermain di peringkat tertinggi. Itu pun dah cukup agresif dah sebenarnya. Tetapi apa yang beliau tampilkan di atas padang tu memang, dan beliau juga salah seorang yang paling awal untuk konsol penjaga gol Kelantan selepas penjaga gol Kelantan hari itu menangis hari itu. Betul. Aku rasa aggression ni bukan yang kasar semata-mata, tetapi agresif untuk lead, agresif untuk memastikan semua perkara berjalan dengan sempurna pun dia juga. Aku tak harapkan pemain lain. Aggression Brandon Gunn. Actually, aku tak ada apa lagi nak tambah. Handa sum it up perfectly dah kat situ. Brandon Gunn aku setuju. Option aku. Jadi kita recap balik pemain Malaysia yang paling sempurna yang boleh kita bina. Kebolehan di udara, heading, Darren Lock. Left foot,
kaki kiri adalah Paulo Josue. Right foot kaki kanan Mukairi Ajmal. Untuk intelligence ataupun kebijaksanaan Arif Aiman. Untuk speed ataupun kelajuan Faizal Halim. Untuk engine pasukan Levere Corbin Ong. Dan untuk aggression Brandon Gunn. Ini adalah perfect player pilihan aku dan Faiz untuk bola sepak Malaysia bersempena dengan Hari Kemerdekaan ke-66 kita ni. Luar biasa lah. Aku tak sabar nak tengok skuad kebangsaan kita beraksi menentang Syria dan China. Kita berehat sebentar. Minggu lepas aku dah bagi Faiz tersentap sedikit lah bila aku bagi dia soalan start bench dan juga sell. Masih murung saya Masih murung dengan soalan tersebut. Ya. Saya dengar awak tak puas hati sebab saya tak include option Nicolas Pepe dalam pilihan tersebut. Yang cakap kuat. Kenal saya lepas ni. Tak apa. Tapi minggu ni pun kita nak buat benda yang sama. Kita nak buat segmen comparison, segmen this or that, segmen start bench sell. Ikut suka hati korang lah. Ya. Minggu lepas aku dah bagi hang start. Minggu ni hang start lah, aku bagi hang start. Memandangkan kita penyokong Manchester United ni berhadapan dengan 3 perlawanan di mana midfield kita rompong. Midfield sangat mudah untuk dibelah satu-satu tu, sangat mudah. Dan ada beberapa pemain Asia juga yang datang ke Premier League, Wataru Endo lah apalah. Ada 2 pemain Asia yang pernah memenangi Premier League bersama dengan Manchester United. Yang manakah antara 2 pemain ni yang anda nak bawa masuk balik sekiranya anda ada peluang? Both in their prime, Shinji Kagawa ataupun Park Ji-sung. Dalam tim United yang sekarang ni. Park Ji-sung. 100% Park Ji-sung. 100% Park Ji-sung. Tak boleh dinafikan walaupun lagi. Shinji Kagawa sebenarnya tak lari jauh dengan Mason Mount. Sebenarnya pressing dia boleh, hantaran bola dia boleh, tapi set piece boleh, tak sama. Shinji Kagawa punya primary purpose adalah chance creation, which kalau dah ada dekat Bruno. Dah ada dekat Bruno. Bruno is a ridiculous high quality chance creator. Masalah yang tak ada kat United sekarang ni is a bit of steel dekat bahagian tengah. Kebergantungan secara besar-besaran terhadap Casemiro tu aku rasa tak selesa. So maksud awak sekarang ni prime Ji-sung Park sitting alongside Casemiro. Sitting alongside Casemiro. Biar Casemiro tu duduk sikit, biar Ji-sung Park yang kejar mengejar. Hang faham tak? Kejar mengejar. Hang ingat tak? Andrea Pirlo dalam biografi dia pernah tulis yang I think therefore I play. Dia pernah menulis yang dia kata, aku ingat lagi malam di mana Sir Alex Ferguson release seekor anjing untuk mengejar aku. Dan anjing tersebut adalah Park Ji-sung. 90 minit tak Kerana berhenti. 90 minit tanpa henti dia mengejar aku dan mengikuti aku ke mana-mana sahaja sehingga aku tak boleh melakukan apa-apa malam tersebut. Dan dalam midfield United sekarang ni tak ada siapa yang boleh buat tugas tersebut, Faiz. Tapi itulah pikir-pikir balik, Park Ji-sung tak ada hubungan dengan Ajax. Dia bukan pemain PSV, dia bukan Ajax. Dia bukan ex-player Ten Hag lah. Tapi mungkin suatu masa dahulu dia pernah bermain menentang pasukan Ten Hag. So sekarang menentang pun dah jadi barang dah kan. Macam Kukureya dah jadi barang dah. So maybe waktu dia pulang, kan lepas meninggalkan Man United dia balik ke PSV. Dia balik ke PSV sebentar. Maybe waktu tu dia ada bertembung sedikit. Ataupun mungkin dia ada Ten Hag lalu time tu berselisih. di Go Ahead Eagles mungkin. Mungkin ada. Aku pilih Ji-sung Park. So Ji-sung Park untuk kembali. Ji-sung Park lah. Baik. Aku ada satu untuk hang, Faiz. Ini adalah start, bench dan sell. Dan sempena hari Merdeka yang ke-66 ni, aku bagi pilihan 3 pemain tempatan. Silakan. Start, bench dan sell. Brandon Gunn, Hong Wan dan juga Nur Azam Aziz. Semuanya at their peak. Semua at their peak. Brandon Gunn, Hong Wan, Azam Aziz. Aku mulakan dengan start dulu. Aku akan start Azam Aziz. Wish. Azam Aziz. Start Azam Aziz daripada 3 ni. Prime kan? 3-3 prime kan? Prime Bukan prime Brandon. Bukan prime Hong Wan. Aku tak tahu lagi prime Hong Wan macam mana. Sekarang ni prime Hong Wan lah ni. Masih lagi Azam Aziz. Prime Azam Aziz. Okay, aku. Mungkin aku tak tahu. Ini subjektif lah. Cara orang melihat bola sepak berbeza-beza. Tetapi
untuk seorang midfielder bermain di peringkat tertinggi, bermain dengan pasukan kebangsaan, kena ada at least basic dah kena 8/10 lah. Penerimaan bola, scanning, hantaran pendek, hantaran jauh, set piece, semua ada pada Azam Aziz. Mungkin daripada segi warrior like dia tak sama macam Brandon, ataupun sophistication dia tak sama macam Hong Wan, tetapi tetap Azam Aziz. Azam Aziz. Bench Siapa hang bench ni? bench aku akan bench Prime Brandon Gunn. Prime Brandon Gunn Aku akan bench Prime Brandon Gunn sebab dia sangat useful untuk aku bawa masuk. Selepas itu aku sangat useful. Manakala Hong Wan ni sell jual mungkin Hong Wan, kejam. Prime Hong Wan aku nak sell mungkin kejam lah. Mungkin aku akan hantar dia pergi. Tak boleh. Jawapan dia sell. Jangan. Sebelum sell Dia aku bukan start bench loan. Dia bukan. Dia start bench sell. Sebelum sell aku hantar dia pergi Perbarisan Hari Merdeka dulu. Mungkin untuk dia feel dulu. Perbarisan Hari Merdeka kat Malaysia ni baru aku akan sell dia. Tapi itu satu pilihan yang sukar lah untuk aku. Bukan aku tak meminati Hong Wan, tetapi Azam Aziz midfielder. Hang sebenarnya ikut Harimau Melaya suka main. Azam. Tapi Brandon Faiz. Prime Brandon. Sekarang ni kita Brandon lawan Thailand 2019. Oh my God. Sekarang kita dah masuk wilayah apa tau? Teritori apa tau? Teritori taste. Teritori apa selera. Kalau selera dengan lenggok badan, dengan natural ability yang hang tak perlu ajak pun dia boleh tahu Azam Aziz lah. Ramai orang lupa Azam Aziz masuk broke into Pahang First 11 umur dah berapa? 19 ke 20 masa tu. Ramai orang lupa dan sampai sekarang masih setia lagi dengan Sri Pahang. Dan aku rasa is a wonderful midfielder, a good boy tu. Azam Aziz bagi aku. Final one lah Faiz daripada hang. Aku ada tuliskan tadi untuk hang ni. Disebabkan ada beberapa pemain utility yang menarik perhatian aku di Premier League sepanjang beberapa match day kebelakangan ni. Utility player ni ada banyak. Enzo Fernandez main sekejap 6, sekejap 8, Raheem Sterling sekejap 9, sekejap 11. Banyak kan? Siapa pemain utility pilihan hang untuk pasukan hang tahun 2023 ni? Aku ambil dua aja daripada history ya. Hang nak pakai Darren Fletcher ataupun James Milner? Aku pakai James Milner. Kenapa? Aku suka Darren Fletcher. Aku betul-betul suka Darren. Hang kena ingat lah, Darren Fletcher pernah main right back, centre back, Aku tahu. striker. Ya. Aku sangat menyukai Darren Fletcher. Tapi aku rasa James Milner is crazy. Dia punya fitness levels. Even sekarang ni dia main Brighton pun. Dia pemain paling fit. Dia pre-season hari tu dia lah yang top of the chart untuk blip test. Selama ni dekat Liverpool, setiap season dia yang menang. Dia tak panggil blip test lah. Tak tahu panggil apa? Milner test. Betul dia orang panggil Milner test. Itu pun betul juga tu. So, kalau aku ada team yang aku nak ada utility player, first and foremost aku akan cari is that level of fitness. And James Milner is outstanding. Technical ability pun decent lah. Technical ability ada. Untuk seorang utility player. Betul. Versatility ada. Fitness levels ada. Lepas tu disiplin ada. Team player pun semua. Aku rasa the ultimate utility player lah. Aku akan pilih James Milner. Almost lah. Macam De Zerbi ada assistant atas padang. So James Milner lah. Tapi kalau aku tadi tu pilih Darren Fletcher lagi. Ya. Aku rasa itu saja. Itu saja yang kita ada untuk minggu ini. Terima kasih kerana sudah menemani kita di Bola Itu Live. Seperti biasa Kish, bila kita akan tayang episod special Hari Kebangsaan kita ni? Special episode special episode Bola Itu Live Experience. Bola Itu Live Experience. Ahad. Jangan lupa hari Ahad ni 3 September 11.30 pagi di saluran 802. Ulangan malam tersebut 9.30 malam. Hari keesokannya di YouTube Astro Arena pun korang boleh tengok juga. So terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Merdeka kepada semua yang duduk di rumah dan sedang bercuti. Jumpa korang pada episod yang akan datang.